Persoalan dia, jika orang tahu tentang apa yang didedahkan oleh Tommy Thomas dan di bawah seksyen apa Tommy Thomas boleh didakwa di mahkamah, akhirnya orang akan letakkan beban kesalahan kepada Tan Sri Idrus. Kenapa saya kata Tan Sri Idrus yang sepatutnya dipertanggungjawabkan? Kerana sepatutnya tuan-tuan, bila buku ini dikeluarkan, buku ini menghina institusi kehakiman, buku ini Tommy Thomas boleh didakwa di bawah akta hasutan, buku ini menunjukkan Tommy Thomas menyalahgunakan kuasa. Sebagai peguam negara, perkara pertama yang perlu dibuat oleh Idrus Harun, beliau sepatutnya mengambil court injunction untuk menghentikan pengedaran buku ini. Haramkan buku ini dulu, ataupun dapatkan court injunction setidak-tidaknya secara ex parte. Maka penyebaran buku ini tidak akan berleluasa. Tetapi ada tak Idrus Harun buat? Tak ada. Sebab rakan sepasukan dia, Tommy Thomas lantikan Mahathir, dan Idrus Harun lantikan Muhyiddin. Abang adik je lebih kurang. Jelas. Itu sebab Jabatan Peguam Negara mengesyorkan supaya kerajaan tidak mendedahkan. Itu sebabnya kita minta Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, memandangkan Tan Sri Idrus Harun pun tak nak dengar cakap dia, maka kita minta Yang Amat Berhormat Perdana Menteri declassified dokumen ini supaya kita boleh dedahkan kepincangan Kerajaan Pakatan Harapan yang didedahkan oleh Tommy Thomas, yang mana Mahathir sendiri mengatakan beliau menyesal melantik Tommy Thomas. Dah dilondehkan dek Tommy Thomas baru nak menyesal. Padahal dia orang ni berpakat untuk mengenakan Najib daripada sebelum ada kuasa untuk memerintah, sebelum PRU lagi. Okey. Apa ni, kalau benarlah apa dakwaan Tommy Thomas tentang orang kata salah laku dalam pelantikan Dato' Maimun. Ya. Kita tu Najib ni macam mana tu sepatutnya? Kalau benarlah. Macam saya cakap lah, boleh diisytiharkan sebagai tidak sah. Sebab pelantikan Ketua Hakim Negara itu tidak mengikut perlembagaan. Kalau ikut undang-undang negara ini, ianya mesti dicadangkan oleh JEK, Jawatan Kuasa Pelantikan Kehakiman. Tetapi tidak berlaku. Tidak berlaku. Ini belum lagi kita pertikaikan tentang kedudukan ahli Suruhanjaya Pilihan Raya, Election Commission. Saya nak beritahu, di dalam buku ini juga mendedahkan bahawa sebenarnya memang kalau nak lantik Ketua Hakim Negara, ianya atas nasihat Perdana Menteri kepada Yang di-Pertuan Agong. Yang di-Pertuan Agong lantik, tetapi atas nasihat Perdana Menteri. Nak lantik Ketua Polis Negara, mesti dengan nasihat Perdana Menteri. Agong lantik. Nak lantik Peguam Negara, atas nasihat Perdana Menteri. Agong yang lantik. Tetapi begitu juga Ketua Pesuruhjaya SPRM. Tetapi untuk melantik Election Commission, ianya bukan bidang kuasa Perdana Menteri. Perdana Menteri tak boleh menasihati Yang di-Pertuan Agong. Kerana Election Commission adalah sebuah badan yang betul-betul bebas. Tapi malangnya tuan-tuan, bila Pakatan Harapan mengambil alih kerajaan, badan yang sepatutnya bebas ini dirogol oleh mereka. Dan antara komiti yang dilantik adalah komiti di dalam bersih.
Yang mana dalam tu ada Maria Chin, dalam tu ada Ambega. Orang yang bersama-sama semua dulu. Saudara, cuba bayangkan. Orang macam Azmi Syarum, terang-terang geng Pakatan Harapan. Hari ini merupakan timbalan pengurusi Suruhanjaya Pilihan Raya. Padahal pelantikan ini sepatutnya neutral. Ianya perlu dilantik oleh Kebawah Tuanku Yang di-Pertuan Agong tanpa cadangan Perdana Menteri. Bukan daripada cadangan Perdana Menteri atau nasihat Perdana Menteri. Seperti mana ketua-ketua institusi asas negara lain mesti melalui nasihat Perdana Menteri. Ini kena faham. Itu sebab kita nak beritahu dengan Tan Sri Idrus, hari ini dia melindungi Nazlan. Hari ini beliau juga melindungi Zeti. Beliau melindungi Nik Faisal dengan tidak mendakwa orang ini semua. Tak apa. Dia kena faham sebagai peguam negara memang dia dilindungi. Dilindungi di bawah perkara 145. Memang dia ada hak untuk melantik. Melantik. Dia berhak untuk mendakwa, menggugurkan sesiapa saja yang dia suka. Sebagai pendakwa raya, peguam negara, memang dia dilindungi. Tetapi sebagai pendakwa raya, yang ini mungkin dia lupa. Beliau bukan hanya peguam negara, tetapi beliau juga ialah pendakwa raya. Yang boleh didakwa. Tidak ada sebab seorang pendakwa tidak boleh didakwa sekiranya berlaku salah laku. Itu sebabnya Jabatan Peguam Negara pun tidak mempunyai halangan sekiranya Tan Sri Tommy Thomas hendak didakwa. Tak ada halangan lah, dia tulis tak ada halangan. Tapi tak tahulah sampai bila tak ada halangan tu. Yang pasti, bila kita tukar kerajaan nanti, kita akan buat Royal Commission of Inquiry. Kita suruh buat Royal Commission of Inquiry yang dapat pasukan petugas khas. Tidak ada kuasa. Itu sebab bila Siti Zainab dipanggil untuk memberikan keterangan, dia pun tak nak bagi keterangan. Tetapi bila kita wujudkan RCI, Royal Commission of Inquiry, semuanya akan terbongkar insya-Allah. Kalau nak tengok benda ni terbongkar, undilah Barisan Nasional. Kita tegakkan keadilan di bumi Malaysia ni.